Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dalam mata pelajaran Usul Ad-Din kita akan belajar dalam bab tafsir. Tajuk kita hari ini iaitu Al-Hassu 'alal kasratin nasli wa silatur rahmi. Al-Hassu ni galakan, 'ala kasratil nasli. Galakan ke atas memperbanyakkan zuriat ataupun keturunan. Wasilatur rahmi, dan menghubungkan silaturahim. Okey, itu tajuk kita. Galakan memperbanyakkan keturunan. Islam menggalakkan kita supaya memperbanyakkan zuriat dan menghubungkan silaturahim. Okey, pertama sekali kita tengok udkur ma'anil kalimat al-mukhtarah. Sebutkan okey. Pertama sekali sebelum kita tengok makna kalimat, kita akan tengok di dalam tajuk tafsir ni kita akan tengok dulu ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa, daripada ayat 1 dan 2, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Tu ayat satu. Kita akan belajar ini tafsir ayat surah An-Nisa ayat 1 dan 2. Maksudnya ayat pertama, wahai manusia, bertakwa kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan diri yang satu, iaitu Allah cipta daripada Adam, dan Allah menciptakan pasangannya iaitu Hawa, dan dirinya dan diri Hawa tu, dan lalu dari keduanya daripada Adam dan Hawa ni Allah mengembang biakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Okey. Sebenarnya ayat yang kedua Allah bagi tahu wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalakum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Maksudnya, dan berikanlah kepada anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka dengan menghimpunkannya bersama harta kamu. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan harta anak yatim itu adalah dosa yang besar. Okey. Di dalam surah An-Nisa ayat pertama ni Allah nak cerita tentang bagaimana Allah cipta Adam. Kemudian daripada Adam Allah cipta Hawa. Dan daripada kedua-duanya tu Allah mengembang biakkan manusia. Daripada Adam dan Hawa tu membiaknya manusia di muka bumi ni. Tu ayat pertama. Dan Allah suruh juga supaya kita ni menjaga silaturahim. Dan ayat yang kedua daripada surah An-Nisa Allah nak bagi tahu kita supaya jangan memakan harta anak yatim. Kerana kalau orang buat yang macam tu, sesungguhnya perbuatan memakan harta anak yatim tu satu dosa yang besar. Itu. Jadi daripada ayat ni Ustaz minta tugasan awak yang pertama, iaitu awak salin ayat Quran surah An-Nisa ni ayat 1 dan 2, kemudian tulis maksud dia tu, supaya awak faham apa yang kita akan pelajari. Sebenarnya kita akan pergi kepada ma'anil kalimat al-mukhtarah. Kalimat al-awwal alif wabatha. Tengok situ wabatha. Wabatha maksudnya mengembang biakkan. Sama erti dengan nasyara. Nasyara ni mengembangkan. Tu seerti dia. Wabatha ni membiakkan. Nasyara mengembangkan. Dan seterusnya al-arham. Al-arham ni maksudnya al-qarabah. Sama erti qarabah, iaitu ahli keluarga. Al-arham ni sama juga ahli keluarga. Al-arham ni maksudnya mempunyai silaturahim. Sama erti dengan al-qarabah, iaitu ahli keluarga. Yang seterusnya kita tengok perkataan seterusnya tasa'aluna. Tasa'aluni maksudnya meminta. Bihi dengannya, iaitu yas'alu ba'dukum ba'da, iaitu meminta, menolong
meminta pertolongan ba'dukum ba'da, antara satu sama lain. Contohnya Ali, dia ni memerlukan sesuatu hajat kan, dan dia minta pertolongan Abu. Tu maksudnya tujuan Allah cipta kita ni berpasang-pasangan apa semua ni macam-macam jenis ni supaya yas'alu. Yas'alu ni meminta pertolongan, iaitu yas'alu ba'dukum ba'da, meminta pertolongan seseorang dengan orang yang lain. Okey. Seterusnya kita tengok raqiban. Raqiban maksudnya mengawasi, iaitu hafizan lil a'mal. Allah yang memerhatikan perbuatan kita. Raqiban maksudnya mengawasi. Sama erti dengan hafizan lil a'mal, iaitu menjaga setiap perbuatan kita. Allah tengok semua perbuatan kita, baik atau buruk. Jadi, kalau kita nak buat buruk tu, kita kena ingat Allah sedang melihat kita. Malaikat sedang mencatat perbuatan kita sama ada baik atau buruk. Seterusnya al-yatama. Al-yatama maksudnya anak yatim. Apa maksud anak yatim? Man faqada abahu qabla al-bulugh. Anak yatim maksudnya man faqada, sesiapa yang kehilangan. Faqada ni kehilangan. Abahu, ayahnya. Qabla al-bulugh, sebelum balik. Anak yatim ni iaitu orang yang kematian ayahnya sebelum dia balik. Kalau orang tu dah balik dah, dia tak panggil anak yatim dah. Faham? Jadi sebelum dia meninggal, ayah dia meninggal tu, sebelum dia balik lagi, tu dipanggil anak yatim dalam Islam. Sekarang ini kita lihat isyrah al-ayat ijmalan, penerangan ayat secara umum. Kita tengok kan, dalam ayat 1 dan 2 ni Allah nak terangkan apa? Kita tengok amarallah, Allah memerintahkan khalaqahu. Maksudnya khalaqahu ni manusialah, ciptaannya, iaitu manusia. Bitaqwahu, supaya bertakwa kepadanya. Wala taqulu amwalal yatama, dan Allah memerintahkan jangan makan, la taqulu, jangan makan amwalal yatama, harta anak yatim, haraman, secara haram. Jangan makan harta anak yatim secara haram. Lianna akalaha, kerana akalaha, memakan harta anak yatim, kana ithman, sesungguhnya satu dosa, wa dzamban azima, dan dosa yang sangat besar. Situ Allah nak bagi tahu dalam ayat tu. Seterusnya bayin sababa nuzulil ayat, nyatakan sebab turunnya ayat. Okey, nazalat, ayat ni nazalat fi rajulin. Ayat bayin sababa nuzulil ayat as-sani, nyatakan sebab turun ayat yang kedua. Okey, nazalat rajulin fi rajulin min ghatafani. Ayat yang kedua telah turun kepada seorang lelaki daripada Bani Ghatafan. Ayat ni turun kepada Bani Ghatafan. Kana ma'ahu yatimun. Lelaki ni dia ada bela anak yatim. Ma'ahu yatim tu dia ada bela anak yatim. Famana'ahu ammahu talabal ilmi. Maka menghalang. Maka lelaki tu, iaitu pak saudara dia lah yang menjaga anak yatim tu, mana'u, menghalang, talabal mal, menghalang anak yatim tu daripada ambil harta dia. Jadi seorang lelaki orang Ghatafan ni, dia halang anak buah dia tu, anak saudara dia tu mengambil harta milik dia. Contohnya ayah dia meninggal, ayah dia tinggalkan harta katalah 500,000, sejuta ke. Lepas tu pak saudara dia tu, ammahu ni, pak saudara dia ni jaga budak ni. Bila budak ni dah balik, dia boleh memiliki harta tu sendiri dah. Dia tak perlu dah pak saudara dia uruskan. Tapi bila dia nak ambil harta tu, pak saudara dia tak bagi. Jadi Allah turunkan ayat kedua ni supaya nak menegur sikap lelaki Ghatafan ni supaya jangan melakukan kezaliman. Jadi tajuk ni panjang. Jadi kita akan belajar sampai sabab nuzul ayat as-sani. InsyaAllah hari akan datang kita akan sambung lagi. Tajuk al-hassu ala kasratin nasli wasilatul rahim. Jadi daripada sini sampai sini, Ustaz minta awak salin nota ni, kemudian tulis juga dalam bahasa Melayu sebagai terjemahan dia. Dan jangan lupa yang mula-mula tadi Ustaz beritahu suruh salin surah An-Nisa ayat 1 dan 2 berserta maksud. Boleh? Okey, sekian. InsyaAllah kita akan sambung lagi lah sambungan dia. Dia tak habis lagi ni. Dia akan ada sambungan dia lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.